Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini grup kami akan membentangkan tajuk perkembangan moral dan gender. Kita masuk pada pengertian moral. Apakah itu pengertian moral? Menurut Kamus Dewan, suatu perkara yang berkaitan dengan apa-apa yang betul atau adil dan berhalal. Contohnya seperti perasaan kita, perilaku kita ataupun pemikiran kita. Ia terdapat dua dimensi, iaitu intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal melibatkan regulasi dalaman seseorang. Contohnya seperti kita bermonolog di dalam fikiran kita sendiri. Kalau interpersonal pula melibatkan interaksi sosial dengan orang di persekitaran. Okey, teori perkembangan moral menurut Kohlberg, perkembangan moral berkait rapat dengan perkembangan kognitif seseorang individu. Namun, kadang-kadang tahap pemikiran kognitif seseorang dalam perkembangan moral tidak menjamin peningkatan dalam perkembangan moral seseorang. Tahap perkembangan moral menurut Kohlberg ada tiga. Yang pertama adalah tahap pertama, iaitu pra-konvensional. Pada peringkat satu, orientasi dendaan dan kepatuhan peringkat. Pada tahap ini, kanak-kanak lebih takutkan hukuman fizikal. Seperti kita sewaktu kecil, kita takut akan ayah ataupun ibu bapa yang akan menghukum kita jika kita melakukan perbuatan yang nakal. Jadi, individu tersebut terpaksa patuh arahan bagi mengelakkan denda. Peringkat yang kedua pula adalah orientasi ganjaran peribadi. Pada peringkat ini, kanak-kanak lebih mementingkan diri. Individu melakukan sesuatu untuk suatu ganjaran. Seperti kalau jika ibu bapa mahu meminta tolong kepada kita, kita berharap kita akan mendapat suatu ganjaran. Yang seterusnya adalah tahap 2, iaitu konvensional. Peringkat 3, orientasi perlakuan baik. Individu mengaplikasikan peraturan yang telah ditetapkan. Ini kerana mereka ingin dilihat sebagai anak yang baik dan patuh arahan. Seperti kita dulu, kita akan mematuh arahan supaya kita dilihat baik. Pada peringkat 4, iaitu akur pada sistem sosial dan etika peraturan, individu percaya akan keutuhan undang-undang. Ini adalah untuk menjaga kesejahteraan komuniti. Dan yang seterusnya adalah tahap 3, iaitu post-konvensional. Pada peringkat 5, etika kontrak sosial dan hak individu. Individu menilaikan undang-undang berdasarkan hak individu. Jadi, mereka hanya mematuh undang-undang yang menepati hak individu itu sendiri. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat 6, iaitu etika prinsip sejagat. Pada peringkat ini, mereka sudah mampu menilai dan norma masyarakat berkait rapat. Mereka sudah mampu menilai untuk membuat keputusan mengikut prinsip etika. Mereka tidak mengikut hawa nafsu sendiri. Mereka akan menilai mengikut kesesuaian masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatihah binti Arif Habilah, pemegang kad metrik D201820855562. Baiklah, saya akan meneruskan penerangan di bawah faktor mempengaruhi moral kanak-kanak dan remaja serta tahap perkembangan moral kanak-kanak dan remaja. Seterusnya, saya juga akan menerangkan secara ringkas tentang perkembangan moral kanak-kanak dan remaja di bawah teori Jean Piaget. Untuk faktor mempengaruhi moral kanak-kanak dan remaja, menurut Kohlberg, terdapat dua faktor utama, iaitu ibu bapa dan sekolah. Mengapa ibu bapa dikatakan faktor utama mempengaruhi kanak-kanak dan remaja adalah kerana kita sedia maklum bahawa ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan kanak-kanak ataupun remaja sedari mereka bayi lagi. Oleh itu, didikan ibu bapa terhadap kanak-kanak dan remaja merupakan peranan yang paling penting dalam mencorakkan ataupun mempengaruhi moral kanak-kanak dan remaja tersebut.
Sebagai contohnya, ibu bapa perlu mendisiplinkan kanak-kanak dan remaja, tetapi pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu memberikan kasih sayang yang sewajarnya kepada mereka. Ibu bapa juga berperanan untuk sentiasa menegur atau mengingatkan perilaku kanak-kanak tersebut sama ada baik ataupun buruk. Pada masa yang sama, perbincangan dari hati ke hati antara anak dan ibu bapa juga memberikan satu impak yang mempengaruhi moral mereka pada masa akan datang. Memang benar ibu bapa perlu mempunyai sifat tegas dalam mendidik anak-anak, tetapi tidak boleh dilupakan juga untuk memberikan kasih sayang dan layanan yang baik kepada mereka serta menerapkan sifat-sifat nilai murni dan menjadi role model yang terbaik untuk mereka. Akhir sekali, asuhlah anak-anak dalam menilai perasaan orang lain agar mereka lebih peka dalam melakukan sesuatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu perkataan. Untuk faktor yang kedua ialah sekolah. Jika ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan kanak-kanak dan remaja sedari bayi, sekolah pula adalah tempat yang paling banyak dihabiskan oleh kanak-kanak dan remaja ketika zaman mereka. Jadi, pihak sekolah sebenarnya perlu memainkan peranan dalam membentuk moral kanak-kanak dan remaja tersebut melalui berbagai inisiatif yang dijalankan di sekolah. Sebagai contoh, kurikulum tersirat atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi atau tersirat ini adalah pengajaran yang tidak ada di dalam silibus yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan. Sebagai contoh, menerapkan nilai murni dalam diri pelajar tersebut seperti kasih sayang ataupun tolong-menolong antara satu sama lain. Selain itu, sekolah juga boleh mengadakan kempen sekolah penyayang. Sebagai contoh, menerapkan sikap tidak memilih kasih antara guru dan pelajar, saling hormat-menghormati dan saling tolong-menolong tanpa mengira darjat guru ataupun pelajar. Program-program sebeginilah yang dapat menerapkan sifat-sifat positif dalam diri pelajar sekaligus membentuk perkembangan moral mereka ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Baiklah, kita beralih pula kepada tahap perkembangan moral kanak-kanak dan remaja. Menurut Kohlberg, terdapat 4 tahap perkembangan moral kanak-kanak dan remaja sedari mereka bayi sehingga ke peringkat remaja. Pada tahap pertama, iaitu tahap bayi, pada ketika ini tingkah laku bayi adalah mengikut naluri mereka dan apa yang dilakukan mereka adalah perkara yang menyenangkan diri mereka sendiri. Tahap kedua pula ialah tahap prasekolah. Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah mula belajar memahami tingkah laku sama ada tingkah laku baik ataupun tingkah laku yang buruk. Oleh kerana itu, pada peringkat inilah kanak-kanak perlu diajarkan tingkah laku yang baik-baik sahaja. Terusnya, pada tahap yang ketiga ialah tahap di sekolah. Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah boleh mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa ataupun lingkungan sosialnya. Dan pada peringkat ini juga, mereka sudah bijak menilai sama ada nilai buruk ataupun nilai yang baik. Akhir sekali, bagi tahap perkembangan moral ialah tahap keempat, iaitu tahap remaja. Pada peringkat ini, remaja sudah pun memahami apa itu konsep moral. Mereka juga cenderung dalam melakukan sesuatu perkara atau sesuatu perbuatan yang dinilai baik oleh orang luar terhadap diri mereka. Baiklah, untuk penerangan yang terakhir ini adalah penerangan secara ringkas tentang perkembangan moral kanak-kanak dan remaja menurut teori Jean Piaget. Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget berdasarkan pemerhatian beliau secara semula jadi terhadap kanak-kanak dan remaja. Apa yang dapat diringkaskan di bawah teori Jean Piaget ini, perkembangan moral kanak-kanak dan remaja dibahagikan kepada 2 tahap, iaitu tahap pertama, kanak-kanak berumur 10 tahunan ke bawah dan tahap kedua iaitu kanak-kanak yang berumur 10 tahun dan ke atas. Tahap pertama adalah tahap heteronomous, iaitu kanak-kanak yang berumur 10 tahun dan ke bawah.
Tahap heteronomous ini adalah tahap realisma moral. Pada tahap ini, kanak-kanak percaya bahawa peraturan datangnya daripada ibu bapa ataupun orang-orang yang berautoriti. Bagi mereka, peraturan yang ditetapkan ini tidak boleh diubah dan pandangan mereka hanyalah pada pandangan satu arah sahaja. Tahap kedua ialah tahap autonomous, iaitu kanak-kanak yang berumur 10 tahun dan ke atas. Tahap autonomous ini ialah tahap moral fleksibel. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak lagi melihat bahawa peraturan tidak boleh diubah lagi. Malah, pada peringkat ini, perbuatan atau tindakan mereka bergantung kepada kematangan kognitif dan juga pengalaman sosial mereka sendiri. Terutamanya, pengalaman dalam menyelesaikan konflik antara diri mereka dan juga kawan-kawan sekeliling. Demikianlah ringkasan tentang perkembangan moral kanak-kanak dan remaja menurut Jean Piaget. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya serba sedikit tentang perkembangan moral kanak-kanak dan remaja. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya, Amirah Nabilah, bagi memberikan penerangan tentang perkembangan gender pula. Sekian, terima kasih. Saya Amirah Nabilah dan hari ini saya akan terangkan mengenai definisi gender. Umumnya yang kita ketahui, gender dan jantina mempunyai maksud yang sama, tetapi sebenarnya kedua-dua ini mempunyai definisi yang berbeza. Gender merupakan satu stereotip yang diberikan oleh masyarakat sejak dari dulu lagi untuk membezakan peranan, fungsi, tanggungjawab di antara lelaki dan wanita. Ianya terhasil daripada satu proses sosialisasi dalam sesebuah masyarakat. Manakala jantina pula membawa maksud satu perbezaan biologi di antara lelaki dan wanita sama ada dari segi rupa, kromosom, hormon, alat kelamin dan sebagainya. Ciri-ciri yang selalu ada pada seorang perempuan adalah seorang yang suka beremosi, mempunyai sikap yang lemah lembut dan orang perempuan haruslah tahu untuk mengemas rumah dan memasak. Manakala kerjaya yang sesuai untuk orang perempuan adalah guru dan jururawat. Selain itu, fizikal orang perempuan juga haruslah fizikal seorang perempuan itu mestilah seorang yang kecil dan anggun. Manakala lelaki, mereka mempunyai sikap yang agresif dan berkeyakinan tinggi. Selain itu, orang lelaki juga haruslah pandai bertukang dan memperbaiki barang-barang yang rosak. Kerjaya yang sesuai untuk orang lelaki adalah doktor, jurutera dan juruterbang. Okey. Manakala fizikal orang lelaki pula adalah gagah, sasa dan kuat. Tanpa kita sedar, sebenarnya itu adalah satu stereotip yang ada dalam pemikiran kita dan masyarakat pada hari ini. Menurut Albert Bandura, kanak-kanak mempelajari peranan jantina melalui dua cara. Yang pertama, peneguhan dan dendaan. Kanak-kanak akan diberi galakan apabila menunjukkan satu tingkah laku yang sesuai dengan jantinanya. Tetapi, kanak-kanak akan didenda sekiranya mereka menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan jantina. Yang kedua adalah pemerhatian model yang sesuai. Tetapi, perkembangan dan peranan jantina juga boleh berubah sekiranya persekitaran sosial mereka turut berubah. Menurut teori ini, terdapat 4 faktor perkembangan jantina. Yang pertama, ibu bapa, iaitu modeling. Proses modeling banyak berasal dari rumah. Kanak-kanak akan melihat cara ibu bapa bertingkah laku. Sebagai contoh, mereka lihat ibu selalu memasak dan bapa mencuci kereta. Kanak-kanak juga terdedah kepada model di persekitaran seperti jiran, saudara mara yang menunjukkan tingkah laku stereotip. Selain itu, rakan sebaya turut memberi peranan terhadap faktor perkembangan jantina. Menurut Huston, beliau mendapati kanak-kanak lelaki yang berumur 21 bulan hingga 25 bulan sudah pun menunjukkan rasa tidak suka dengan kanak-kanak lelaki yang bermain dengan barang-barang permainan perempuan. Begitu juga dengan kanak-kanak perempuan. Menurut Albert lagi, rakan sebaya akan memberikan dendaan kepada kawan mereka yang tidak menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan jantina. Yang ketiga adalah media massa, iaitu televisyen. Program televisyen selalu menggalakkan stereotip peranan jantina. Sebagai contoh, orang lelaki sering digambarkan sebagai pemimpin, manakala perempuan sebagai seorang yang pasif, tidak bermaya dan sebagainya. Dan yang keempat adalah pemerhatian. Kebiasaannya, kanak-kanak akan meniru tingkah laku ataupun interaksi daripada model-model di TV, menerusi majalah
juga melalui interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh, kanak-kanak akan meniru tingkah laku model yang sama dengan jantina mereka. Gambar ini menunjukkan Aisyah anak kepada Rosita Cik Wan. Perkembangan kanak-kanak ini dipengaruhi oleh ibunya sendiri kerana setiap hari Aisyah akan melihat bagaimana ibunya mempersiapkan diri. Daripada situ, Aisyah mengambil contoh berhias daripada ibunya. Secara keseluruhan, teori pembelajaran sosial ini menerangkan tentang peranan ibu bapa, rakan-rakan dan lain-lain terhadap perkembangan peranan jantina, terutamanya dalam menerangkan tentang aspek peniruan. Namun begitu, setiap teori itu ada kelemahan-kelemahan ataupun kekurangannya yang tersendiri. Sebagai contoh, di dalam teori ini, kekurangannya adalah teori ini kurang menekankan tentang aspek-aspek kognitif seperti perhatian, penumpuan, motivasi dan lain-lain aspek yang memberi peranan dalam perkembangan jantina.